Pada malam ini kita akan mendengar suatu forum yang diadakan pada malam ini yang bertajuk ada apa dengan Sya'ban, yang mana julung-julung kali program ini bekerjasama dengan pihak College Universiti Islam Perlis dalam program amal pihak kolej bersama dengan masyarakat Islam di negeri Perlis. Dan insya-Allah program yang lain-lain bakal menyusul, yang mana akan berkongsi berkaitan dengan perkongsian ilmu, khususnya daripada Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Pengajian Islam. Jadi kolej universiti ini tak adalah baru, tak adalah lama sangat. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan nak tahu dengan lebih lanjut, bolehlah bertanya, ada bus yang dibuka berkaitan dengan, bolehlah bertanya apa saja berkaitan dengan KUIP. Dan untuk seringan, KUIP ni adalah di bawah Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Jadi semuanya adalah dikelolakan oleh pihak MAIPS, oleh pihak MAIPS. Baik, pada hari ini kita akan cubalah mendengar sedikit sebanyak, mungkin ulang kaji, mungkin kadang-kadang kita dah lupa sebab Sya'ban ini setahun sekali kita tempuh. Jadi mungkin ada peristiwa-peristiwa yang besar, ada fadilat-fadilat amalan yang sahih daripada Al-Quran dan Sunnah, dan ada juga amalan-amalan yang mungkin kita katakan kontroversi yang ada dalam bulan Sya'ban. Baik, sebelum kita memulakan forum pada malam ni, jadi dalam kesempatan ni kita nak perkenalkanlah ahli panel kita pada malam ini, di mana sebelah sebelah kanan saya, aula kanan, sebelah kanan saya adalah sahibul fadilah Dr. Abdul Basir bin Awang, merupakan dekan pengajian Fakulti Pengajian Islam KUIP, merangkap guru takmir Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Baik, di sebelah kiri saya iaitu sahibul fadilah Profesor Madya Dr. Akram bin Datuk Dahlan, merupakan timbalan rektor akademik dan antarabangsa College Universiti Islam Perlis, merangkap ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis. Jadi alhamdulillah kita berkesempatan bersama dengan ahli panel yang sangat-sangat hebatlah pada malam ni, yang insya-Allah akan berkongsi berkenaan dengan tajuk forum kita pada malam ni. Baik, jadi forum ini kita akan berjalan selama 2 pusingan, soal jawab, dan selepas 2 pusingan mungkin kita buka lebih kurang 1-2 soal jawab, dan selepas itu kesimpulan. Baik, jadi kita nak bertanya dulu kepada Dr. Abdul Basir. Apabila kita membicarakan tentang bulan-bulan Islam, sebagaimana yang kita telah lalui pada bulan yang lepas, kita baru melalui bulan Rejab, bulan Rejab, dan ini kita sudah berada pada 4 Sya'ban. Jadi dalam bulan yang lepas terdapat banyak peristiwa yang besar dalam sejarah Islam. Antaranya adalah kita meraihkan Isra' dan Mi'raj, yang mana peristiwa besar itu merupakan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tak apalah kita dah bicarakan tentang hal-hal yang ada dalam bulan Rejab. Jadi pada malam ini kita nak bincang pula apakah peristiwa-peristiwa besar yang berlaku pada bulan Syaban yang mana ianya sahih daripada sejarah umat Islam yang lampau. Jadi mungkin dalam sejarah itu kita boleh mendapat penghayatan dan pengajaran daripadanya. Jadi tidak membuang masa lagi, majlis menjemput, falyatafaddal ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Terima kasih Tuan Moderator Forum Dr. Fathullah, yang saya hormati panel kedua yang berbahagia Prof. Madya Dr. Muhammad Akram, pengurusi jawatankuasa masjid, ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan perempuan yang dihormati sekalian, dan juga tidak lupa kepada para pensyarah daripada Fakulti Pengajian Islam dan juga daripada KUIP. Dan saya yakin ada pelajar-pelajar daripada Kolej Universiti Islam KUIP jugalah, insya-Allah. Alhamdulillah, pertama kalinya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu, sama ada nama dia forum ke ceramah ke, yang pentingnya majlis ilmu, untuk kita mendapat keberkatan daripada ilmu yang sebenar, ilmu yang disebut maknanya yang berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apabila kita memasuki bulan Syaban ini, selepas kita habis bulan Rejab dengan sambutan, bukan sambutan lah, melalui satu tarikh iaitu 27 Rejab. Yang kita ingat tu bukan sebab Isra' Mi'raj sangat, sebab ada cuti tu ya. Ada cuti ingat lah, tak ada cuti susah sikit. Apabila kita memasuki bulan Syaban, terdapat beberapa peristiwa yang besar juga. Cuma saya sebut di peringkat awal ni, masalah nak menentukan tarikh tu. Menentukan tarikh. Isra' Mi'raj memang berlaku. Itu sebagai perkara sema'iyat yang perlu, yang wajib kita percayai. Cuma persoalannya dari segi tarikh bila itu. Hatta bulan pun ada percanggahan di kalangan ulama. Sama juga peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Syaban. Dia ada juga perkara-perkara yang ada khilaf di kalangan ulama. Jadi saya akan sebut beberapa perkara sahaja. Mungkin masa yang diberikan oleh Tuan Moderator, dia kata 10 minit ya. 10 minit. So saya kita tengok jam selalu. Baik, perkara pertama adalah berkaitan dengan satu peristiwa yang cukup besar juga. Disebut sebagai tahwil al-qiblah. Tahwil qiblah ni maknanya perpindahan kiblat daripada menghadap Masjidil Aqsa ila Masjidil Haram atau ila Al-Kaabah. Tuan-tuan mesti ingat yang pernah pergi ke Madinah, dah tentu teringat Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Masjid di mana Nabi SAW sembahyang, kemudian menghadap ke Masjidil Aqsa,
kemudian diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghadap ke Kaabah ataupun Masjidil Haram. Dia punya pusingan tu adalah berapa? Kalau kita tak apalah herat sikit, kita patah pusing kot ni. Kan setakat 10 darjah tu tak ada masalah apa sangat. Semayang dengan imam di masjid pun kadang lari juga. Kita ni. Hak ni lari dia 180 darjah. Daripada menghadap sini, nak kena menghadap sana. Kalau di luar semayang, tak ada masalah dalam semayang. Tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tak apa, ini arahan Allah yang kita nak ambil peristiwa itu. Itu pun ada pandangan ulama. Saya sebut ini ada di kalangan ulama yang menyebut ia berlaku pada bulan Syaban. Tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa penukaran kiblat ini besar. Implikasi dia besar. Justifikasi dia pun besar juga. Sampai orang musyrikin, orang Yahudi, orang apa lagi, pasal apa terjadi perkara yang macam ni? Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Nabi SAW sendiri kana yuhib an yuwajjih ila al-Ka'bah. Riwayat daripada Azib ibn Barra. Nabi pun sebenarnya nak menghadap ke Kaabah ataupun ke Masjidil Haram, tapi tak sampai lagi arahan Allah Ta'ala. Yang ni sebagai peringatan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ikut keinginan, memang masing-masing ada keinginan. Nak buat itu, nak buat ini, nak buat amalan tu, nak buat amalan ni. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada din, kita ada agama, kita ada pembuat peraturan. Jadi kalau selagi mana tak dibenarkan oleh syarak, maka tak boleh buat. Walaupun kita suka. Walaupun kita suka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan perpindahan ini. Selepas ada riwayat kata 16, ada kata 17, ada 18 selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya nak sebut tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa ini besar. Daripada kiblat Masjid Aqsa, kita berkiblat ke Kaabah ataupun ke Masjidil Haram seperti sampailah kiamat nanti insya-Allah. Itu perkara yang pertama. Saya laju. Perkara yang kedua, seperti mana yang saya sebut tadi berkenaan tahwil qiblah tadi, itu pandangan daripada Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Pandangan Imam Al-Qurtubi. Kemudian perkara yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hak jemaah dia dengar macam tu ya. Dengar apa dia tu imam ni. Arahan Allah suruh selawat, tapi kita dah dengar tak selawat pun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, ini perkara yang kita nak kena jaga juga. Ayat ini diturunkan pada bulan Syaban, dan kita semua tahu antara fadilat, antara zikir ataupun perkara yang besar, zikir ke doa ke, yang kita boleh mendapat keberkatan dengannya adalah selawat atas Nabi SAW. Jadi saya tak mau hurai perkara ni panjang, sebab tiap-tiap minggu tu imam tu jelas perkara yang sama juga. Tak khatib. Tuan-tuan dan puan-puan, itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga dan terakhir untuk pusingan pertama ini, tuan-tuan dan puan-puan, tidak lain dan tidak bukan adalah nisfu Syaban. Maknanya pertengahan bulan Syaban, 15 Syaban. Dan sebelum itu saya nak masuk sikit saja. Ibnu Katsir rahimahullah menyebut diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kewajipan kita berpuasa pada bulan apa? Bulan Syaban. Disebut pada 10 Syaban sebagai persiapan selepas Syaban Ramadan. Kita nak menyambut Ramadan. Jadi
disebut awal dulu, diturunkan ayat. Jadi orang Islam tak boleh puasa lagi pasal ini bulan Syaban, bukan Ramadan. Ramadan bulan seterusnya. Jadi maknanya bulan Syaban ini bulan untuk kita ready, bersiap sedia untuk menyambut satu bulan yang cukup agung, iaitu Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut tadi nisfu Syaban. Nisfu Syaban ini dah dijelaskan oleh banyak asatizah. Dari segi fadilatnya itu, maksud saya memang ada hadis Nabi SAW tentang itu, tetapi banyak amalan-amalan yang dibuat oleh manusia ni, sebahagian daripada masyarakat tak berpandukan. Dari segi galakan itu memang ada, tuan-tuan dan puan-puan, dari segi galakan, tapi saya reserve, saya nak sebut dalam pusingan kedua sebentar lagi. Ada, cuma amalan kebanyakan kita ini, kebanyakan masyarakat ini, dia tak ikut apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi SAW. Jadi kesimpulan daripada soalan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa-peristiwa yang saya sebut tadi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggalakkan kita ini bersiap sedia dengan amalan puasanya. Memang bulan Syaban ini dari segi ganjaran, dari segi galakan Nabi SAW dengan puasanya, dengan segala amalan saleh itu boleh dipertingkatkan. Pasal apa? Untuk persiapan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairul jaza kepada Dr. Abdul Basir di atas jawapan yang diberikan, perkongsian yang diberikan. Jadi kita dapat tahu berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku dalam bulan Syaban. Mungkin sebahagian yang besar yang telah dikongsikan. Baik. Jadi dalam bulan Syaban ini juga, dalam bulan Syaban ini Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa kita sebagai umatnya adalah umat yang sangat beruntung. Sebab kenapa? Umur umat Nabi Muhammad ni umur dia pendek-pendek saja. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala memberikan, apabila kita melakukan amalan yang dianjurkan oleh sunnah, kita mendapat fadilat ni amat besar. Fadilat ni amat besar yang mana ini yang dicemburui oleh umat-umat yang terdahulu. Oleh umat-umat terdahulu. Jadi apabila para ulama telah menetapkan kepada kita bahawa untuk kita beramal, maka dua prinsip ini perlu dilakukan, iaitu yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba', iaitu mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi soalan kita kepada Al-Fadil Dr. Akram, kita nak tahu, kita nak kejar amalan dalam bulan Syaban ini, apakah amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW yang ada dalam bulan Syaban ini, supaya kita sama-sama dapat mengejarnya, supaya kita dapat grab peluang yang ada dalam bulan Syaban. Sekian, dipersilakan. Bismillah. Terima kasih mengurusi forum pada malam ini, Dr. Abdul Basir, sebagai panel yang pertama. Rakan-rakan daripada Kolej Universiti Islam Perlis, anak-anak pelajar daripada Kolej Universiti Islam Perlis, semua hadirin hadirat jemaah di Masjid Rahmaniyah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Pertama-tama sekali ana nak minta maaf lah kepada ahli jemaah masjid ini lah. Ana dulu duduk mai bagi kuliah juga di sini, tapi bila dah sibuk ni, tak dan nak mai, seronok bagi kuliah di masjid ni. Ramai ahli jemaah yang datang mendengar.
Jadi tak sempat nak datang. Malam ni Allah izin, alhamdulillah, berkesempatan untuk datang. Sebenarnya ofis sana pun dekat aja, belakang tu je. Tapi bila dah pukul 6.30 baru duduk balik ni, dia letih kan. Jadi nak tunggu, dia tak boleh teringat rumah nak balik kan. Tak apa. Jadi alhamdulillah malam ni insya-Allah satu kesempatan yang cukup baik lah. Bila mana Fakulti Pengajian Islam mengadakan satu bentuk CSR dalam rangka untuk memberi tanggungjawab sosial kami sendiri di Kolej Universiti Islam Perlis, dan dalam masa yang sama sebagai serampang dua mata untuk memperkenalkan kewujudan Kolej Universiti Islam Perlis ini bukan semata-mata sebagai sebuah pusat pengajian tinggi, tetapi tenaga-tenaga pengajar dan stafnya itu mempunyai tanggungjawab untuk memberi kembali apa yang mereka ada itu kepada masyarakat itu sendiri. Dan yang paling sepatutnya dapat limpahan tenaga-tenaga yang ada di KUIP ini ialah orang yang paling dekat di KUIP lah kan, Kuala Perlis. Kami sedang berada di Kuala Perlis walaupun sudah ada perancangan untuk berpindah ke kampus tetap, tetapi mengambil masa sudah mendapat persetujuan daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, dan Tuanku Raja Muda sendiri telah memperkenankan tempat lokasinya itulah. Sementara kami masih berada di Kuala Perlis, insyaAllah benda-benda ini akan dilaksanakan oleh warga KUIP itu sendirilah kepada masyarakat setempat. Balik kepada persoalan yang dikemukakan oleh Dr. Fatullah. Dr. Fatullah ni orang Perak, tapi dia mai datang berkhidmat di negeri Perlis. Ramai lagi kawan-kawan yang lain dalam kalangan pensyarah ni orang yang di luar Perlis tetapi ingin menabur bakti di negeri Perlis bersama-sama dengan KUIP. Ada daripada Kuala Lumpur, ada daripada Kedah, Perak, semualah mata negeri kan. Berbalik kepada soalan tu, apa dia fadilat dan ibadat yang wujud dalam bulan Sya'ban itu sendiri. Anda teringat seorang alim dalam kalangan ulama, nama dia Izzuddin bin Abdus Salam. Dia ni usuli faqih kan, Syafi'iyul madhab kan. Nama dia Izzuddin bin Abdus Salam. Bila dia cerita tentang kelebihan tafdil al-azman wal amakin ni, kelebihan, bila kita cerita fadilat tentang apa-apa ni, dia membabitkan kelebihan lah, kelebihan sesuatu zaman dan tempat. Kita dalam hidup kita ini memang ada tempat yang kita bagi kelebihan, masa-masa yang tertentu yang kita rasa dia lebih daripada masa-masa yang lain. Itulah kehidupan manusia. Jadi bila Izzuddin bin Abdus Salam membicarakan tentang benda ini, dia bahagikan bahawa bila mana manusia itu menganggap sesuatu tempat dan masa itu sebagai lebih daripada masa dan tempat yang lain itu, dia ada dua jenis. Dia dua jenis. Jenis yang pertama, dia duniawi. Manusia yang letak benda itu lebih. Satu tempat tu manusia yang letak kan. Contoh dalam masyarakat beragama seluruh dunia kan, mereka ada tempat-tempat yang mereka kata lebih daripada tempat-tempat yang lain kan. Kalau dalam agama Kristian mungkin dia kata Vatican City itu lebih tempat yang lebih. Yahudi agama Yahudi katakan bahawa Baitul Maqdis itu lebih, dan itu masing-masing kita pun ada. Tapi bukan itu saja, semua manusia begitu. Dari aspek dunianya itu dia letak benda ni lebih daripada tempat dia. Macam kita lah, kita rasa Perlis lebih hebat daripada Kedah kan. Orang Kedah rasa Kedah lebih baik daripada Perlis. Macam tu lah. Itu duniawi. Yang kedua dia kata dini.
Ini yang kita nak tengok hari ini sikit. Kelebihan yang diberikan kepada satu-satu tempat dan zaman itu. Bila kita bercakap tentang bulan, dia membabitkan zaman lah kan. Zaman itu ialah ada aspek dini, ada aspek keagamaannya itu. Jadi Izzuddin bin Abdul Salam kata, kalau aspek keagamaan itu tempat yang boleh meletakkan ataupun orang ataupun jihah yang boleh meletakkan kelebihan sesuatu tempat dan sesuatu zaman itu dari sudut keagamaan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tak boleh, manusia tak boleh nak letak satu ini. Kita nak kata Disember lebih baik daripada Januari, kita nak kata itu ini begitu, tak boleh, kecuali kena ada nas daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Rasulullah SAW. Al-Quran menyebut begini tentang sesuatu kelebihan tempat dan zaman itu, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan tempat Makkah dan Madinah serta Baitul Maqdis kan. Kita sebut haram Makki, haram Madani dan haram Baitul Maqdis ini. Berbalik kepada perkara berkaitan dengan zaman ini, berkaitan dengan apa ada dengan Syaban ini. Kita balik kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang ana rasa semua pakat biasa dengar lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ayat itu cukup jelas menunjukkan kedudukan bilangan bulan yang ada dalam perkiraan kehidupan manusia. Inna 'iddatasy syuhur 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu, bilangan bulan yang kita duk kira ni kan, sehari sama dengan 24 jam, 7 hari sama dengan 1 minggu, 30 hari sama dengan 1 bulan kan, 12 bulan sama dengan 1 tahun. Bila Allah sebut inna 'iddatasy syuhur 'indallah 12 syahra, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta alam semesta itu hanya 12 bulan. Ada tasyuhuran Allah 12 syahra fi kitabillah. Allah dah catat yauma khalaqas samawati wal ard, ketika mana Allah mencipta langit dan bumi ini, Allah dah catat dah dalam rekod dia, dalam penentuan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bulan ini kiralah lagu mana pun, guna matahari ke, guna bulan ke kan, dia tak akan lari daripada 12 bulan. Itu i'jaz ilmi yang ada di dalam Al-Quran Karim. Pitanyalah kalender Hindu ke, kalender Cina ke, kalender mana ke, Masihi ke apa ke, ya, yang guna bulan guna cahaya bulan ke ataupun matahari ke kan, semuanya 12 bulan. Itu minha arba'atun hurum. Dalam ayat ni Allah jelaskan nak menunjukkan kelebihan yang ada pada 4 bulan yang ada dalam kalangan 12 bulan itu. Ada sebab Allah sebut macam tu. Sebab dia yang berkaitan dengan ibadah yang dituntut, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap muslim kita, iaitu haji dan umrah. Dan sebab tu Allah sebut minha arba'atun hurum. Kan? Yang pertama, apa dia bulan-bulan haram itu? Yang pertama Rajab, yang kita lepas lah kan, Rajab. Kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Jadi keempat bulan ini ada kaitan dengan satu ibadah yang lain, diberi kelebihan oleh Allah SWT. Nak bagi tahu tak satu kelebihan bulan ini pasal apa? Sebab Allah tuntut dan Allah jelaskan di dalam Al-Quran kelebihan dia berkaitan dengan
satu ibadah yang besar dalam Islam, yaitu haji dan umrah. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram itu berkaitan dengan haji, manakala Rajab kebiasaan masyarakat Arab ketika itu melaksanakan haji melaksanakan umrah dalam bulan Rajab. Yang ini baru first round dah sampai waktu ni. Okey, balik. Jadi kita boleh jelaslah bahawa bila kita bercakap tentang apa ada dengan Syaban ini, seolah-olah kita nak bagi azan dulu ke kita, macam mana? Kita bagi azan dulu no, insya-Allah. Tak kira nak sambung balik insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Bismillah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, kita sambung sikit lagi. Ada berapa minit lagi lah? 2-3 minit. Boleh insya-Allah. Bila kita bercakap tentang kelebihan, maka dalam bulan-bulan, dalam 12 bulan itu, macam bulan Ramadan, Allah sebut melalui lidah Rasulullah SAW, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, kan?
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi itu jelas. Kan? Jelaslah. Maksudnya keseluruhan 12 bulan itu 12 bulan lah. Itu bulan yang dicipta oleh Allah SWT. Dan setiap daripada bulan itu ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada bulan tersebut. Dan kelebihan itu perlu datang daripada Allah SWT. Macam bulan Ramadan. Rasulullah Allah sebut dalam bulan Ramadan, Zulhijjah. Macam Anda sebut tadilah, Muharram. Itu semua ada kaitan dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT. Berkaitan dengan Sya'ban ini memang jelas daripada satu hadis daripada Rasulullah SAW yang memberi dia sepanjang anda duk tengok dah, ada dua kelebihan yang Allah bagikan kepada Sya'ban ini. Yang pertama, kelebihan yang Allah bagi kepada Sya'ban ialah bulan di mana diangkat amalan kita. Bulan di mana diangkat amalan kita. Kalau tengok perbincangan tu, dia amalan kita buat tiap hari ni, amalan yang Allah minta suruh kita, perintah semua ni, dia ada secara harian, dia ada secara bulanan, dan dia ada secara tahunan. Allah angkat, maksudnya malaikat kumpul amalan kita ini dan Allah persembahkan kepada, dikira. Kalau harian ni mengikut berapa hadis, hari subuh dan asar, kan? Subuh dan asar itu harian, kan? Mai mingguan hari Khamis petang, kan? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menjelaskan tentang hari Khamis. Allah angkat amalan kita secara mingguan. Tahunan Sya'ban lah. Sebagaimana bila ditanya kepada Rasulullah SAW, aku nampak kenapa banyak sangat kamu berpuasa pada bulan Sya'ban ini wahai Rasulullah SAW. Kalau tak salah anak Aisyah radhiyallahu anha, kan? Jadi baginda Rasulullah SAW sebut, dzalika syahr yaghfalun nas an. Bulan kita ni, bulan Sya'ban yang kita ada ni, tambah macam anak duduk kelang kabut rata sana sini, memang lupa terus, tak tengok Ramadan dah, kan? Mujur Allah bagi malam ni baru teringat dah, kan? Kata kita duduk Sya'ban dah, kan? Yaghfalun nas, manusia sering lupa tentang dia. Baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban ni antara Rajab dengan Ramadan. Kita duk tumpu Ramadan tu, kan? Duk tumpu Ramadan, lupa. Wa huwa syahrun tarfa'u fihi al-a'mal. Di mana bulan inilah diangkat amalan ila rabbil alamin. Apa Rasulullah SAW kata selepas itu? Fa uhibbu an yarfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka sangat untuk amalan aku diangkat pada bulan Sya'ban ini ketika aku berpuasa dalam keadaan aku berpuasa. Sebab tu dia menjawab balik kepada pertanyaan kepada Rasulullah SAW tu, kenapa aku nampak kamu berpuasa banyak dalam bulan Sya'ban. Itu, kan? Itu yang pertama, kelebihan yang ada pada bulan Sya'ban, diangkat. Dan Rasulullah SAW suka untuk kita perbanyakkan berpuasa dalam bulan Sya'ban. Berpuasa macam biasa. Puasa yang macam mana dianjur, macam puasa Nabi Daud alaihissalam, selang sehari, berpuasa pada hari-hari putih 13, 14, 15, kan? Berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Cumanya ada satu hadis yang Rasulullah SAW jelaskan, menunjukkan bahawa kita kena bersedia. Sya'ban ni macam Dr. Bashir kata tadi, dia adalah persediaan untuk Ramadan lah. Sebagaimana Rasulullah SAW kata dalam sebuah hadis, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Jangan kamu dahulukan Ramadan itu dengan puasa sehari ataupun dua hari yang kita panggil sebagai yaumul syak itu, kan? Hari-hari syak. Tak pasti masuk atau tak masuk, tapi lah ni alhamdulillah lah, tak jadi masalah lah. Tadi jumpa Datuk Mufti kata tahu dah bila nak puasa ni, tak tengok bulan dah tahu dah hari apa dengan hisab. Tak apalah, kita ada imkan ru'yah, kita tengok juga, alhamdulillah tak jadi masalah benda itu, kan? Bukan benda yang besar. Jadi dua benda lah yang perlu kita jelas, bahawa Sya'ban ini ialah satu, diangkat amalan kita pada bulan Sya'ban, dan dua, dijadikan Sya'ban ini sebagai persediaan kita untuk menempuh bulan Ramadan yang memang menjadi
penantian, kan? Kita tunggu-tunggu Ramadan ni. Bukan pasal bazar Ramadan. Walaupun dah depa bagi dah, kan tidak duk fikir jugalah, ish, tak ada bazar Ramadan lagi tahun ni kan. Tiba-tiba kerajaan umum kata bazar Ramadan boleh berjalan macam biasa. Lega kita, kan? Tak, bukan pasal itu. Pasal macam-macam. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaba, itu. Kan? Itu. Jadi bila kita tengok kepada hadis-hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini berkaitan dengan amalan ini, amalan seperti biasa yang kita laksanakan. Cuma Rasulullah SAW perbanyakkan puasa je lah. Jadi tak ada lah satu-satu amalan khusus untuk Syaban sahaja. Tak ada doa untuk Syaban sahaja, solat untuk Syaban sahaja, kan? Yang ada puasa. Rasulullah SAW puasa, perbanyakkan puasa sahaja. Karena Rasulullah jelaskan bulan ni akan diangkat amalan kita, dan Rasulullah SAW suka amalan itu diangkat ketika kita berpuasa. Bila tak tahu, kan? Sepanjang Syaban ni lah. Itu tak ada kelebihan yang lain tentang sesuatu perkara. Rasulullah SAW anjurkan untuk kita berpuasa banyak-banyak. Sebab latihan nak masuk Ramadan itu, persediaan. Yang lain macam biasa. Sebagai persediaan kita meyakini bahawa pada bulan ini diangkat amalan kita. Yang tu sedikit sebanyak, Allahu a'lam. Jazakallah khairul jaza kepada Dr. Akram di atas perkongsian sebentar tadi. Baik, kalau kita lihat kepada amalan ataupun ibadat dalam bulan Syaban ini, dalam lipatan sejarah umat Islam ini ramai orang yang menghalalkan cara untuk mencapai sesuatu matlamat yang baik. Sama ada matlamat yang baik ataupun matlamat itu buruk. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Salah dalam kitabnya Ulumul Hadis, ulama terkenal dalam bidang hadis. Beliau menyatakan bahawa pada zamannya banyaknya ahli sufi. Beliau mengatakan banyaknya ahli sufi yang mereka ini mereka-reka sesuatu fadilat amalan untuk mendekatkan orang kepada sesuatu ibadat. Ini nak kata bahawa ada orang yang menghalalkan cara yang diada-adakan untuk mengadakan mencapai satu perkara yang baik lah. Nak bagi orang suka beribadat, dia reka lah, ibadat ni fadilat dia ni, ibadat ni fadilat dia ni, ibadat tu fadilat tersebut. Ada banyak sebab lah yang mereka lakukan. Walau bagaimanapun kita faham bahawa dalam syariah ini para ulama menetapkan bahawa la tubarrir al-wasilah, ghayah la tubarrir al-wasilah. Maknanya tujuan itu tidak menghalalkan cara, tidak menghalalkan kaedah dalam Islam ni. Walau macam mana pun tak boleh kita nak mengada-adakan sesuatu yang baik tetapi dengan cara yang menipu, cara yang menipu. Jadi berbalik kepada pusingan yang kedua, yang mana persoalan berkenaan dengan apakah perkara-perkara yang kontroversi, ibadah yang kita katakan didakwa daripada Nabi SAW, walau bagaimanapun ia bukanlah daripada syariat. Jadi majlis menjemput Dr. Basir sekali lagi untuk menguraikan persoalan tersebut. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Fatullah. Baik, berkenaan dengan soalan berkenaan dengan amalan-amalan kontroversi ini, pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan,
Islam ni mudah ya. Mudah tu maknanya kita buat amalan yang telah ditetapkan ataupun yang telah ditegangkan oleh syarak. Maknanya kalau Nabi SAW sebut sesuatu amalan itu, walaupun kadang-kadang tabiat kita nak sesuatu yang lain sikit, nak sesuatu yang orang kata shortcut ke, yang lain daripada orang lain lah, boleh masuk syurga hak paling atas kali tu, sampai terpelantin keluar apa balik. Hak Nabi sebut tu dah benda jelas dah. Kita amal yang tu ya. Kita ambil contoh tuan-tuan puan-puan, kita ambil contoh bab sembahyang. Hak Nabi SAW sebut, saya ingat di masjid ni benda ni, depan ni berada ni. Benda tu jelas. Kalau nak zikir, ada zikir-zikir yang disebut oleh Nabi SAW. Banyak dah tu pun, tu tak ada hafal kat tu pun. Dia nak cari hak lain juga. Pasal apa? Tok Guru beritahu, hak ni shortcut, hak ni dia cepat sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan ketabiat kita orang Melayu saja, orang lain pun sama juga. Orang lain pun sama juga. Baik. Samalah juga dalam masalah amalan-amalan bulan Syaban ini. Tadi Dr. Akram sebut dua amalan tu sebenarnya cukup dah, tuan-tuan pegang hak tu dah. Kira aku nak puasa. Yang kedua, selain daripada puasa disebut juga di semua amalan saleh teruskan. Di samping kita pertingkatkan sikit sebanyak baca Qurannya, benda hak clear. Benda hak tuan-tuan duk buat ni benda hak clear. Terus walaupun orang kata hang tak ada kerja lain baca doa tu tak ada kerja lain nak baca Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tak apa, tak ada kerja lain, tak apa nak baca Quran ya. Pasal itu adalah afdalul zikr, sebaik-baik zikir. Yang kita duk pi raba cari amalan lain ni mai pada mana? Tuan-tuan puan-puan, duk ikhtiar amalan-amalan. Baik, saya akan sebut beberapa amalan. Saya sebenarnya tak suka nak sebut, tapi dah moderator tanya kena sebut lah. Sebab kita ambil hak benda jelas dah. Hak benda tak apa clear, tak payah. Tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah kita di Perlis ni didedahkan, dan juga di tempat-tempat yang lain didedahkan dengan ilmu, maka kita amal benda-benda yang jelas, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, antara perkara yang kadang-kadang orang kita dan juga mungkin masyarakat dunia lain adalah kita takhsiskan nisfu Syaban itu. Memang nisfu Syaban itu disebut dalam hadis, okey, kita terima. Memang ada hadis sahih, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita hanya pulun hak tu ya. Pulun 15 ni 4 Syaban. Lah aku ingatkan masih rejab lagi. Dah, masuk Syaban tu rasa rejab lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, bila nak tahu 15 ni, oh 15 barulah mungkin nak puasa, okey lah. Lepas tu malam dia itu dia pulun. Ini sebab dia kata ini nisfu Syaban. Hak awal, hak lain daripada nisfu Syaban, hak tu dia tak ambil hirau langsung. Ini perkara-perkara yang kita nak kena hati-hati. Seperti mana yang disebut tadi, kita waktu itulah nak baca doanya, doa nisfu Syaban. Waktu itulah nak semayang nisfu Syaban. Tuan-tuan dan puan, ini adalah amalan bila kita takhsiskan untuk pertengahan itu 15 itu. Ini perkara yang tidak sepatutnya. Sedangkan yang kita ambil tadi daripada awal Syaban sampai habis. Nanti adalah sedikit khilaf hadis-hadis yang di hujung Ramadan itu, tapi disebut oleh Dr. Akram tadi, kalau orang yang dah biasa daripada awal ni tu ya, tidak ada masalah. Itu perkara yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita ingat ini adalah perkara yang kita nak kena elak. Kalau tuan-tuan duk puasa, duk baca Quran sampai 15 Syaban teruskan lagi, itu yang terbaik. Yang kedua disebut sebagai salatul raghaib. Ni saya tak tahulah, ada yang tahu ke ada yang tak tahu. Dia khusus untuk nisfu Syaban, mayang sunat. Di antara 12 rakaat sampai 100 rakaat tak ada lah, tu tempat kita tahu
Kan ada juga 100 rakaat. Ramadan bulan Riyawai. Ini 100 rakaat, tuan-tuan dan puan. Jadi maknanya solat sebenarnya tak ada masalah apa-apa. Kita nak sembahyang 2 rakaat kan, pada waktu yang dibenarkan, siangnya malam, sembahyanglah, tidak ada masalah. Tapi bila dia khususkan ini untuk solat nisfu Syaban, itu perkara yang perlu dijauhi. Jadi siapa nak sembahyang, tapi jangan kaitkan dengan salat raghaib tadi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga disebut sebagai ada makanan khas untuk nisfu Syaban ataupun itu untuk Syaban. Ni main mana kita tak tahu. Tuan-tuan nak bagi, nak jamu orang, nak belanja orang, nak apa lagi? Nak bagi infak, derma, sagu hati, apa semua kepada orang yang memerlukan. Silakan, tidak ada masalah. Tapi kerana dikaitkan dengan untuk Syaban ini, bukan kerana galakan daripada Nabi SAW, pasal nisfu Syaban, pasal Syaban, ini kena hati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak mau ada taksis yang sebegitu. Kemudian yang lain ya, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang ingat, kalau dari Perlis mungkin saya ingat tak ada kot. Dari tempat-tempat lain kadang-kadang kita ada baca Yasin. Baca berapa kali baca Yasin? Kita baca 3 kali. Setengah-setengah tempat tu. Kira hak setengah doa amal baca Yasin Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita duduk buat 3 kali. Yasin yang pertama mungkin untuk lidaf'il bala, untuk jauhkan bala. Dia kata, tu tengok, corona dah lari dah sikit-sikit. Yang kedua, litulil umur, untuk panjang umur. Yang ketiga, untuk murah rezeki. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah macam tu Nabi pernah sebut kat kita kah, tuan-tuan dan puan-puan? Memang kita tahu secara umum amalan saleh ini bila dia dirahmati dan diberkati Allah bagi insya-Allah. Tapi kerana kita letakkan yang ni yang pertama untuk tolak bala, yang kedua baca Yasin, yang kedua tu dah mula tak larat dah, lapar dah. Yang ketiga untuk nak cari tambah rezeki, tuan-tuan dan puan-puan. Ini benda yang tidak dianjurkan, yang tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah berkenaan dengan salat yang saya sebut sebentar tadi, salatul raghaib, dan juga hak jenis-jenis yang saya katakan tadi, maknanya kita tentukan 3, 1 ini, 2 ini, yang untuk ini, yang ketiga ni, kata Imam An-Nawawi, ini adalah bid'atan qabihatan, bid'ah yang teruk sangatlah. Sebab tak dijelaskan oleh Nabi, tak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengakhiri soalan yang kedua ini, tuan-tuan dan puan-puan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, kalau kita pegang 2 ini, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan apa? Tidak akan sesat buat selama-lamanya. Jadi kita pegang benda jelas, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun itu saja kemampuan kita. Tak ada pula orang mungkin ada qasidah ke, ada nasyid. Orang kata nak bagi tingkatkan syuur dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah Nabi SAW sebut macam tu? Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingati Allah maknanya akan mententeramkan hati kita. Macam mana qasidah yang kita gedebung-gedebang itu boleh menenangkan hati kita, sedangkan Allah kata macam ni, kita amalkan perkara-perkara yang sebaliknya. Jadi saya rasa setakat tu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjawab soalan. Mungkin lepas ni kita tak tahu ada lagi amalan yang baru timbul. Jadi senang kita sebut pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, tengok, tuan-tuan dengar main mengaji, mendengar majlis-majlis ilmu ni, kalau benda tu sabit, amai. Walaupun orang kata hang ni baca,
kira puasa, mak puasa, sampai orang panggil mak puasa pun tak apa, mak puasa pun tak apa. Janji amalan kita itu diterima Allah SWT daripada kita buat amalan yang banyak. Kita dah rasa besar dah, amalan banyak tak kira dah. Faja'alna haba'an manthura. Di hari akhirat dia akan jadi debu-debu yang berterbangan, tidak memberi faedah efek kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairul jaza kepada Al-Fadhil Dr. Abdul Basir di atas perkongsiannya tadi. Alhamdulillah terhurailah ya persoalan yang menjadi kontroversi yang berlaku dalam umat Islam saban tahun. Baik, kita telah tiba pada soalan yang terakhir. Walaupun 4 soalan ni syarah panjang. Syarah panjang juga. Ya, soalan yang terakhir ini ya, insya-Allah kita akan apabila dipanjangkan umur, kita akan menempuhi ya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Yang mana kita semua maklumlah berkaitan dengan kelebihan dan fadilat yang besar juga yang ada dalam bulan Ramadan. Kalau kita sikapi para umat salaf, terutama para ulama salaf, mereka ini melakukan banyak persediaan apabila kita nak menghadapi bulan Ramadan. Ada yang membuat persediaan 9 bulan awal. Ada yang buat persediaan 6 bulan awal sebelum nak tempuh Ramadan. Dan ada yang membuat persediaan yang rapi semata-mata khas untuk melalui bulan Ramadan. Jadi kita nak bertanya kepada Dr. Akram, bagaimanakah umat salaf ini, mereka ini bagaimana mereka membuat persediaan yang mana kita boleh mengambil manfaat insya-Allah daripada perkongsian tersebut. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Dr. Fatullah. Tak ambil masa yang lama insya-Allah sebab Ramadan yang kita lalui sebagaimana kita lalui setiap tahun sememangnya menyediakan begitu banyak ganjaran. Anda selalu bila cerita tentang Ramadan ini, kita buat perumpamaan macam sebuah pasaraya yang besar, mempunyai barangan yang banyak dan pemilik dia pemurah. Yang tu senang. Bila kita cerita pasal Ramadan yang tu lah. Kan? Dia adalah satu pasaraya yang besar. Besar macam kita duk pi, kita duk ada di Perlis ni paling besar pun 2 lah. Kan Simak dengan Giant lah kan. Macam tu lah. Kalau nak kecil sikit pada 2 tu pi The Store kan. Tapi bila kita pi tabiat kita ni, kalau kita pi pasaraya yang besar ni kan, semua barang duk tersedia depan mata kan. Depan mata. Daripada nak ambil hak yang 2-3 ketui, dia pergi jadi satu bakui lah kan. Daripada hak satu bakui nak ambil satu bakui, dia jadi satu kad tu kata tolak tu. Tapi bila mai tang nak bayar, Allah baru fikir kan. Baru fikir Allah ada duit tak ada duit nak bayar kan. Tapi bila Ramadan dia lain. Dia pasaraya yang sangat besar, barangan yang disediakan untuk kita ambil itu tersedia depan mata tu penuh, dan pemilik dia Jawadun Karim. Tu Jawadun Karim tu maksudnya pemurah sungguh-sungguh kan, pemurah sungguh-sungguh. Kamu ambil diganjari seperti bukan pada bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kita nak sesuaikan keadaan dalam bulan Ramadan itu dengan hadis Rasulullah SAW bila mana ditanya tentang ibadah baginda, puasa baginda pada bulan Sya'ban itu, Rasulullah SAW kata yaghfilun nas, ramai orang leka kan dengan bulan ini. Maksudnya
betul lah soalan yang Dr. Fatullah nyatakan itu kan. Bila ramai orang leka itu, maksudnya kita kena buat persediaan lah. Sebab ramai daripada manusia itu leka, sebab dia tak ambil esah pun tentang Syaban. Yang dia nak ni dengan yang anda sebut tadi, dia nak tumpu Ramadan je lah. Sedangkan Syaban disebut kan, la tuqaddimu bain Ramadan yawman aw yawmain kan, seolah-olah Rasulullah SAW berpuasa. Memang kalau kita tengok hadis Rasulullah SAW, memang Rasulullah berpuasa. Maksudnya seolah ada tahun Rasulullah SAW puasa banyak dalam bulan Syaban. Ada tahun Rasulullah SAW tak puasa langsung. Ada tahun Rasulullah SAW puasa sikit saja. Itu ada tujuan lah. Tujuan dia nak bagi tahu bahawa puasa dalam bulan Syaban ini bukan wajib, kan? Bukan wajib, sunat. Tapi dia adalah satu bulan yang dilupai oleh orang. Sebab tu sebahagian ulama melaksanakan amal-amal yang ada dalam Ramadan itu dalam bulan Syaban juga. Tapi dia kena berbeza sikit lah. Kena berbeza sikit. Kalau kita nak ambil langkah yang sama sebagai mana ulama salaf ambil pendekatan berpuasa, qiyamul lail, ambil lah sebagaimana yang ada dalam bulan Ramadan itu, dia nak buat persediaan. Sebab benda tu bukan ada had tertentu. Allah kata kamu puasa lah, ikut sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Kamu nak qiyamul lail, kamu qiyamul lail lah, kan? Kamu nak bertahajud dan sebagainya, kamu buatlah, tak jadi masalah. Tapi ulama buat. Tapi benda yang disebut sangat-sangat bila kita nak perbanyakkan puasa dalam bulan Syaban ini, satu benda iaitu kita kena sembunyi. Jangan pergi cerita kat orang, kata aku puasa Syaban ni, kan? Puasa Syaban. Sebab dia mendatangkan riya, kan? Riya. Dia talbisu iblis. Dia iblis dia main hati kita, kan? Bila kita cerita ni, aku puasa ni, puasa, sebab Rasulullah SAW puasa, kita cerita ke orang, kata kita puasa. Memanglah kita tak ni, tapi akan ada dalam diri kita itu, orang lain tak puasa, aku puasa. Ramadan lain, Ramadan semua orang puasa. Pi habaq, aku puasa hari ni. Kalau tak habaq kata aku puasa tu yang terbalik, kan? Yang terbalik maksudnya, hai, aku mana bulan Ramadan ni? Ramadan patut semua puasa, yang akil balik mukallaf kena puasa, tiba-tiba dia pi habaq, aku puasa hari ni. Apa cerita orang ni, kan? Memang semua orang puasa, tak payah cerita pun tak apa. Tapi bila kita membuat persediaan, memang dibenarkan untuk boleh untuk kita buat persediaan. Sebagaimana Dr. Bashir kata tadi, ada khilaf dalam kalangan ulama tentang hadis yang macam tak boleh nak ni, kan? Ada satu hadis mengatakan bahawa bila izan tasafa, bila sampai 5 bulan jangan kamu puasa dah, kan? Hadis itu ada yang mensahihkan hadis itu, ada yang ni diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tirmizi kalau tak salah. Tapi bila kita tengok keseluruhan hadis berkaitan dengan Syaban ini, Rasulullah SAW ada puasa sampai sebulan pun biasa Rasulullah SAW puasa. Ada Rasulullah SAW puasa sikit-sikit, ada yang puasa banyak. Jadi akhir sekali ulama kata tak jadi masalah, puasa sampai bulan Syaban puasa. Sampai yang musyak pun ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Kalau orang yang dah duduk biasa puasa, kan? Puasa Isnin Khamis, puasa hari putih, puasa selang sehari, puasa, tak ada apa, kan? Tapi dijaga sungguh-sungguh. Untuk kita kena jaga niat kita, yang Dr. Fad sebut tadi awal-awal, niat kita itu. Walaupun niat kita nak ni, tapi dia boleh mendatangkan riya dalam diri kita bila kita berpuasa selain daripada bulan Ramadan itu. Kena tak apa puasa, tapi kita israr, kita sirkan puasa kita. Anak saya pernah terbaca salah ulama salaf, kan? Dia puasa bulan Syaban ini, dia sehingga dia nak bezakan antara orang lain itu, dia bawa kepingan roti. Padahal dia bukan makan pun. Keluar subuh tu dia bawa kepingan roti, kan? Dia bawa kepingan roti tu seolah-olah macam dia tak puasa lah, kan? Tapi kepingan roti tu akhirnya dia sedekah kepada orang lain. Orang tak tahulah sedekah, kan?
Orang nampak sama ada dia makan, dia dah bawa nak makan di tempat kerja dia lah kan, ataupun akhir sekali dia bawa untuk makan lah kan. Itu dia tak makan. Macam tu sebahagian dalam kalangan ulama salaf jaga walaupun sunat kan, walaupun amalan itu disebut oleh Rasulullah SAW, aku suka amalan aku diangkat oleh Allah SWT, wa ana sha'im. Wallahu a'lam bissawab. Itulah sedikit sebanyak persediaan lah. Memang kita kena buat persediaan untuk sambut Ramadan al-Mubarak, dan moga-moga Allah panjangkan umur kita untuk kita bersama-sama dengan semua umat Islam berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak, dan kita ambil peluang ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah SWT dalam bulan Ramadan. Tapi jangan jadi Ramadhani je lah kan, bulan Ramadan yang hebat, lepas tu dia. Tapi gitulah Allah bagi ni. Kita ni macam wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu sebab tu Allah kata tu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kamu ambillah bekalan, sesungguhnya amalan yang bekalan yang terbaik ialah taqwa. Balik kepada Ramadan tadi, tengok apa Allah kata kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua cerita tentang amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah ini nak balik kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mahattat itu, stesen-stesen itu dalam kita nak berhenti, nak ambil bekalan, menyusuri jalan nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala, nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni macam-macam lah. Ada harian, ada bulanan, ada mingguan, ada tahunan, ada seumur hidup sekali. Semua itu sebagai mahattat, stesen-stesen kita untuk kita ambil bekalan, kemudian menyelusuri balik perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairul jaza pada Dr. Akram di atas perkongsian dan mengakhiri soalan yang tak akhir di forum kita pada malam ni. Jadi ibarat dia macam kita bawa kereta lah. Kita mesti kena start dengan gear 1, kemudian gear 2, ketiga dan keempat. Jadi bila para umat Islam ataupun para ulama yang membuat persediaan tu, dia ada dia punya gear dah tu. Tak boleh tiba-tiba bulan puasa nak terus gear 4, dia jadi pitam ke jadi apa tak tahu. Saya nak kongsi baru-baru ni adalah saya main futsal. Dah bertahun tak main, tiba pergi lari ni 5 minit rasa nak gelap. Jadi memang logically-nya macam tu jugalah bila kita nak menghadapi. Sebab itu dikongsi oleh para panel kita, maknanya banyak Nabi SAW melakukan amalan banyak di bulan Syaban, dan salah satunya hikmahnya adalah untuk membuat persediaan di bulan Ramadan. Baik, jadi untuk kesimpulan pada malam ini, mungkin perkongsian sedikit lah daripada Dr. Basir sebelum kita menutup seminit 2, insyaAllah. Falyatafaddal ma'jurah. Terima kasih Tuan Moderator. Tuan-tuan dan puan-puan, seminit 2 ya kata dia. Jadi yang pertama sekali, kesimpulan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, bulan Syaban ini adalah bulan yang mempunyai kelebihan-kelebihan dari segi amalannya. Itu telah ditekankan oleh yang bagi Dr. Akram sebentar tadi. Tinggal tugas kita adalah untuk nak ikhlaskan dan juga untuk melakukan amalan itu. Dia tak nampak sangat ketara, melainkan amalan yang kita nampak di sini oleh kerana Ramadan itu puasa. Jadi tuan-tuan akan nampak hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan Syaban itu berkenaan dengan puasa. Okay. Yang keduanya, dalam bulan Ramadan bukan sekadar puasa, bahkan dia ada malamnya, qiyamnya. Samalah juga Syaban,
tuan-tuan dan puan-puan, kita tak mau, bukan tertumpu kepada puasa sahaja, bahkan ibadat-ibadat yang lain pun supaya persiapan kita buat dengan baik. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, amalan kita ni akan jadi elok, akan diterima oleh Allah Ta'ala jika sekiranya dia menepati apa yang Allah SWT gariskan ataupun yang disebut oleh Nabi SAW. Lain daripada tu, kata ulama ke, kata syekh ke, kata apa ke, tuan-tuan dan puan-puan, hak tu letak tepi dulu. Pasal Allah dan Rasul itu mesti memang hak tu saja. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan bermakna ulama tak betul, dah. Tuan-tuan dan puan-puan, hak menyalahi tak betul ya. Kalau kadang-kadang tu menjelaskan, itu persoalan lain lah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut yang terakhir, ilmu kita nak kena ada untuk mendapatkan benda-benda yang besar ini. Sebab tu kelebihan ilmu saya tak perlu sebut dalam ni. Dan cuma yang saya nak sebut, kuib ini dia tang tu ya, nampak ya, jalan tu nampak jauh tapi sebenarnya dekat ni ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan perlu kepada bantuan pada para pensyarah untuk cerita, untuk menjelaskan sesuatu kemusykilan, tidak ada masalah. Saya rasa untuk imam sini pun adalah pensyarah kuib. Jadi boleh salurkan kalau perlu kepada ustaz ataupun pensyarah untuk hadir ke masjid ini, tuan-tuan bagi tahu saja. Kita akan cuba uruskan supaya kejahilan itu dilempak tepi, insya-Allah, demi kebaikan kita bersama. Dan saya ucapkan juga jutaan terima kasih kepada pihak masjid yang maknanya bekerjasama dengan kami untuk menganjurkan program ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kanan di luar ni, Dewan Semayang ni, ada booth daripada marketing kuib. Jadi kalau tuan-tuan lepas habis semayang nanti boleh untuk pergi tanya sikit sebanyak berkenaan dengan kuib ni, dan boleh hebahkan, panjangkan kepada anak-anak ataupun cucu-cucu kita kah. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan, mereka juga menjadi orang yang sama-sama untuk menegakkan din Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza, yang salah, yang silap tu mohon ampun kepada Allah, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Juga masa yang agak lebih sikit pada malam ni, jadi saya minta maaf sekali lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada ahli panel yang sudi meluangkan masa bersama kita pada malam ni. Dan terima kasih, jutaan terima kasih juga kepada para AJK Masjid yang memberikan ruang kepada pihak kuib khususnya pada malam ini dan mengalu-alukan kedatangan kami. Dan terima kasih juga kepada muslimin, muslimat, para jemaah yang sudi meluangkan masa duduk bersama-sama pada malam ini bagi meraihkan majlis forum kita pada malam ini. InsyaAllah harapnya jangan jemu lah, nak jemput kita lagi untuk kita sama-sama bekerjasama dan berkongsi apa yang patut, insyaAllah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang membantu ke arah kebaikan, insyaAllah. Jadi tanpa bercakap panjang, kita akhiri majlis kita dengan aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.